Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni. Okey, semoga korang sihat sentiasa, jaga kesihatan dekat luar sana. Okey. Untuk kelas geografi kita tingkatan 2 hari ini, kali ini juga akan dilakukan sama macam minggu lepas, iaitu kita akan belajar secara online, okey, melalui rakaman video yang cikgu tengah buat sekarang ni. Jadi modul dah dibagi secara mungkin akan dibagi secara online. So nanti cikgu akan guide korang untuk buka page yang mana, untuk tengok page yang mana. For now, cikgu nak korang bagi perhatian dulu dekat slide yang cikgu akan tunjuk kejap lagi, one by one. Korang just tengok dulu video ni sampai habis, lepas tu korang ikut instruction cikgu yang seterusnya, okey? So, kita terus masuk kepada modul kita, Geografi tingkatan 2, April 2020. Okey, so kita akan masuk kepada bab 6. Bab 6 tajuk dia telekomunikasi di Malaysia. Okey. Dan akan ada 5 subtopik yang kita akan tengok dalam bab 6. Untuk video kali ini, cikgu hanya akan cover 6.1 dengan 6.2 sahaja dulu, sebab masa cikgu terhad untuk buat video ni. So kita hanya cover 2 tu dulu 6.3, 6.4 dengan 6.5 kita akan cover next video, okey? So tengok seterusnya, slide 6.1. Okey. 6.1 ni ialah alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, tengok dia punya maksud telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dan penerima. Okey. So akan ada penyampai dan akan ada penerima, lepas tu ada interaksi. So ada 4 syarat: penyampai, penerima, interaksi dan jarak jauh. Okey, 4 key point ni kena ingat untuk tahu maksud telekomunikasi itu sendiri. Okey, so yang pertama, kita tengok yang pertama dalam gambar tu ialah telegraf. Okey, telegraf ini ialah alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu. Maksudnya telegraf ni ialah alat yang digunakan oleh pihak British dululah. Maksudnya alat ni alat yang dah lama dah. Okey, pihak British guna untuk menguruskan pentadbiran di tanah Melayu dulu-dulu Okey, yang kedua dalam gambar tu ialah telefon. Telefon ni cikgu rasa kita semua pernah tengok kot, yang putar-putar tu kan. Okey, cuma sekarang dah jarang ke, sebab cikgu rasa sekarang dah tak nampak telefon ni. Okey, so yang kedua telefon. Telefon maksud dia talian tetap mula digunakan di tanah Melayu pada tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Okey, maksudnya apabila telefon ni diperkenalkan, ramai orang yang cari. Okey, sebab dia nak memudahkan lagi kita berhubung dengan orang yang jauh. Okey, so orang cari telefon. Yang ketiga ialah mesin telex. Okey, mesin telex ni ialah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okey, kalau macam dalam kita sekarang ni, mungkin dia boleh sampaikan pesanan tetapi melalui teks. Okey, so kita akan hantar pesanan melalui teks dan orang tu akan menerima pesanan pun dalam bentuk teks. Dia bukan dalam bentuk suara lah. Kalau macam dalam telefon kita boleh bercakap, betul tak? Kalau melalui telex ni dia hantar teks dekat mesin yang orang tu ada. Okey, yang keempat ialah tengok slide berikutnya. Okey, yang keempat ialah mesin faksimili. Okey, mesin faksimili ni ialah teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Okey, maksudnya mesin fax ni dia akan disambung dengan satu modem telefon dan kita boleh hantar fax menggunakan mesin fax tu lah kan. Okey, yang kelima ialah telefon bimbit. Telefon bimbit ni zaman dulu yang macam inilah rupa dia besar. Okey, telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar. Okey,
mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Okay, so telefon bimbit ni dia dah dekat sini dia dah start cipta telefon yang tak ada wire lah. Okay, telefon tanpa wire. Okay, dan yang keenam sekali ialah telefon pintar. Cikgu rasa telefon pintar ni sekarang pun ramai orang pakai kan. So, okay, telefon pintar ni dia punya ciri-ciri ialah merangkumi perisian komputer seperti GPS, iaitu sistem penentu dudukan, kamera digital, Bluetooth, internet dan juga aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan permainan maya. Okay, so macam-macam yang kita boleh buat dekat telefon pintar ni lah. Dia boleh buka Facebook, buka Twitter, Telegram, WhatsApp, boleh main game. Okay, sebab tu itu yang dicakap sebagai permainan maya. Okay, game secara dalam telefon lah. Okay, so itu ialah 6.1. Sekarang kita masuk kepada 6.2. Okay, 6.2 tajuk dia ialah kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okay, untuk kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia ni, kita akan tengok ada tujuh benda. Sekarang kita tengok nombor 1 dulu. Nombor 1 ialah satelit. Okay, satelit ni dia terbahagi kepada 3. Cikgu beritahu siap-siap. Dia akan terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah Tiongsat ni, yang kedua ialah Razzaksat dan yang ketiga ialah Mesat. Mesat kita akan tengok slide seterusnya nanti. Okey, kita tengok dulu satelit. Penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baharu dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Kuantan, Pahang pada 6 April 1970. Okey, lepas tu bila Pahang dah ada stesen satelit bumi yang pertama ni, diikuti pula oleh Alu Gajah dekat Melaka, Sematan dekat Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan dengan Cyberjaya dekat Selangor. Okey, lepas dia dah bina satu dekat Pahang, Melaka pun ikut, Sarawak pun ikut, Selangor pun ikut, diorang pun bina juga. Okey, stesen satelit bumi. Okey. Okey, sekarang kita tengok kepada Tiongsat, satelit yang pertama, Tiongsat. Okey, kita tengok. Tiongsat ni dilancarkan pada 26 September tahun 2000. Okey, Tiongsat ni dia ada 3 misi utama dia. Yang pertama ialah pencerapan bumi. Apa itu pencerapan bumi? Siapa tahu pencerapan bumi? Tak tahu? Okey, cikgu explain. Pencerapan bumi ialah pemerhatian terhadap bumi. Okey, pencerapan ni maksudnya pemerhatian. Maksudnya dia gunakan satelit ni untuk perhatikan bumi, untuk tengok aktiviti dekat bumi lah. Okey. Yang kedua, dia adalah untuk uji kaji saintifik Cosmic Ray Energy Disposition Experiment ataupun dipanggil sebagai CEDEX. Okey. Uji kaji saintifik eksperimen. Okey. Cosmic Ray Energy Disposition Experiment itu cikgu kurang pasti. Okey. Tapi dia melibatkan array. Array ni setahu cikgu maksud dia cahaya. So satelit ni mungkin digunakan untuk mengkaji satu jenis cahaya ni. Cahaya apa? Cikgu kurang pasti. Okey. Nombor 3, aplikasi komunikasi. Maksudnya dengan adanya satelit ni kita boleh berkomunikasi dengan orang lain, orang jauh, betul tak? Okey, sekarang kita tengok untuk Razzaksat, satelit yang kedua. Okey, Razzaksat ni dilancarkan pada 14 Julai 2009, 11 tahun lepas. Merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik. Okey, kerana dia menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Maksudnya dia pakai kamera yang lagi power. Okey, dia punya specification tu lagi tinggi, jadi gambar yang dia ambil resolution dia lagi tinggi. Maksudnya gambar tu akan jadi lagi jelas lah. Okey. So itu untuk satelit yang kedua. Kita tengok satelit yang ketiga iaitu Mesat. Okey, Mesat ni ada 5 Kita tengok tarikh dia dekat situ. Mesat yang pertama dilancarkan pada 13 Januari 1996. Okey, tahun yang sama tapi bulan yang lain, November, 13 November 1996 dia lancarkan Mesat yang kedua. Okey, Mesat yang ketiga dilancarkan pada 12 Disember 2006. Mesat 3A pula dilancarkan pada 22 Jun 2009 dan Mesat 3B dilancarkan pada 12 September 2014. Okey, so 6 tahun lepas. So yang paling latest ialah Mesat 3B.
Okey, sekarang kita tengok apa fungsi MESAT ni, apa ciri-ciri MESAT ni, apa tujuan MESAT ni dilancarkan. Okey, tengok MESAT ini dilancarkan untuk mewujudkan sistem television satelit yang pertama, iaitu All Asia Satellite Television and Radio Operator, atau yang kita panggil sekarang sebagai ASTRO. Okey, so ini ialah fungsi MESAT ialah dia mewujudkan television satelit yang pertama, iaitu ASTRO. Okey, perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia. Maksudnya bila bayar baru kita dapat dia punya servis tu. Siaran TV1, 2 dan 3 disiarkan melalui teknologi digital yang berdefinisi tinggi ataupun HD, maksudnya gambar dia cantik lah. Yang terakhir ialah memantapkan lagi penerimaan maklumat dan informasi rakyat Malaysia. Dengan adanya satelit MESAT ni lebih mudah untuk kita mendapatkan maklumat. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita lebih mudah untuk mendapatkan maklumat di serata dunia. So itu yang pertama, iaitu satelit. Sekarang kita tengok yang kedua, okey. Kabel fiber optik. Okey, kabel fiber optik nombor 2 ni, kabel fiber optik. Okey, kita tengok dulu. Rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Okey, dengan adanya kabel fiber optik ni, kita punya rangkaian telekomunikasi, okey, lagi maju, lagi berkembang, lagi membangun. Okey, bila kita pakai kabel fiber optik. Kabel fiber optik ni apa? Kejap lagi kita akan tengok. Okey, merupakan kabel yang kedua, merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus. Okey. Dan yang ketiga, digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Okey, sekarang kita tengok kabel fiber optik ni ialah wiring yang digunakan dalam computing. Dalam bahagian-bahagian komputer, dia akan gunakan wayar kabel fiber optik ni. Kenapa? Sebab dia diperbuat daripada serat kaca yang plastik yang sangat halus. Serat kaca atau plastik yang sangat halus ni, dia menjadikan pemindahan maklumat melalui kabel tu dia jadi lebih laju. Okey, sebab tu dia cakap dekat sini kabel fiber optik ni menjadikan kita punya telekomunikasi lebih maju. Sebab kita punya data transfer tu lagi laju. Okey, so kita lagi maju. Okey, laju maju. Okey. Yang ketiga ialah telefon pintar. Telefon pintar yang kita semua ada sekarang lah. Okey, telefon pintar ni, yang pertama poin dia, telefon pintar 3G dan 4G terkini 4G mempunyai banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, capaian internet, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas, perbualan video, telesidang dan pelbagai aplikasi yang boleh dimuat turun. Okey, maksudnya dengan telefon pintar ni kita boleh buat macam-macam. Okey, boleh video call, boleh tulis email, boleh reply pula email. Okey. Okey. Yang kedua poin dia, menepati kehendak dan cita rasa generasi alaf baru. Okey, alaf baru zaman-zaman kita lah, zaman-zaman pelajar. Okey, kita akan cari telefon pintar yang lebih mudah digunakan. Okey. Dan yang keempat ialah koridor raya multimedia MSC. Okey, koridor raya multimedia MSC ni ialah satu pertubuhan, okey, satu organisation. Okey, perkembangan poin yang pertama, perkembangan ICT telah mendorong penubuhan MSC yang berpusat di Cyberjaya. Okey. Perkembangan ICT maksudnya kemajuan kita punya telekomunikasi, okey, kita punya teknologi maklumat, okey. Dia bila membangun, dia menggalak, dia yang mendorong untuk MSC ni ditubuhkan. Okey, dekat mana ditubuhkan? Dekat Cyberjaya. MSC bertujuan menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan. Okey, so dia menarik syarikat-syarikat yang berteknologi tinggi ni untuk invest dekat dia dan untuk memajukan lagi industri ICT tempatan. ICT tempatan ni maksudnya teknologi maklumat kita lah. Okey. Yang kelima ialah komputer. Komputer ni ialah alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja seperti mengubah, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Okey. Komputer ni banyak membantu kita, banyak membantu untuk memudahkan lagi kerja kita. Okey, semuanya kita boleh buat dalam komputer. Okey, so senang tanpa mengira tempat ataupun waktu.
Kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti pelayan laman web Google Chrome, Mozilla dan juga Internet Explorer yang berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Pergi kat belakang tu ignore abaikan je. ICT, okey. Dengan ada internet, kita boleh surf Google Chrome, kita boleh surf Mozilla, kita boleh surf Internet Explorer dan kita boleh dapatkan lagi banyak maklumat dan komunikasi menggunakan internet dan juga komputer. Okey, yang keenam ialah syarikat telekomunikasi ataupun Telekom Malaysia, TM. Okey, TM telah memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Talian tetap, ingat telefon talian tetap tadi yang kita dah bincang dekat 6.1 tadi kan, ada telefon yang putar tu. Okey, itu ialah telefon talian tetap Okey, telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. So dengan adanya syarikat telekomunikasi ni, diorang yang bikin research macam mana nak improvekan telekomunikasi dekat negara kita. Okey, usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta. So diorang collab lah, kira macam bekerjasama. Okey. Dan yang terakhir, yang cikgu cakap tadi ada 7, betul tak? So ini yang terakhir, rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Okey, cikgu rasa semua student familiar dengan rangkaian jalur lebar ni. Kita tengok juga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara supaya dekat serata negara kita ada internet reception. Okey, kita sentiasa ada internet coverage dan kita boleh sentiasa jadikan diri kita up to date. Okey, sentiasa dapat maklumat yang terbaru pasal informasi yang berguna. Okey. Yang kedua, jalur lebar ialah medium penghantaran maklumat digital yang mempunyai lebar jalur melebihi frekuensi suara 3000 Hz. Dan yang terakhir ialah inisiatif kerajaan untuk terus memperkasakan capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara adalah seiring dengan hasrat merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian kepada internet. Okey, maksudnya dengan adanya rangkaian jalur lebar ni, mudah lagi lah kita untuk dapat internet reception lah, macam cikgu cakap tadi. Okey. Okey, so itu saja untuk kelas kita kali ini. Okey, sekarang cikgu akan beritahu muka surat mana yang korang kena buat untuk modul online ni. Kita tengok dulu dekat muka surat 13. Surat 13 ni ada arahan, cikgu nak korang baca. Okey, korang kena jawab dulu soalan-soalan yang ada dekat online kejap lagi. Yang muka surat cikgu bagi tahu nanti, korang kena jawab. Lepas tu jawab dekat satu kertas kosong. Lepas tu ambil gambar jawapan tu dan hantar dekat grup WhatsApp. Okey. Okey, kita tengok dulu muka surat yang pertama. Muka surat pertama ialah muka surat 14 ni, korang kena jawab. 14 kena jawab, 15 pun kena jawab, 16 kena jawab, 17 kena jawab, 18 kena jawab, 19. Sorry. Oh, cikgu salah nombor. Ni sepatutnya muka surat 19 20 ni sepatutnya muka surat 19. Okey. Muka 19 kena jawab, 20 kena jawab dengan muka surat 21. Okey, sampai muka surat 21 ini sahaja. Okey, sampai muka surat 21 sebab cikgu baru cover sampai SKMM tadi kan. So kita buat sampai situ sahaja dulu, sampai 7 ni. Yang muka surat bawah tu jangan buat dulu itu kita akan bincang kemudian, kelas kemudian. Okey, so buat sampai muka surat ini sahaja dulu. Okey, nanti dah siap boleh ambil gambar dan hantar dekat grup dan cikgu akan check lah jawapan. Dia punya jawapan semua korang kena cari balik dekat explanation yang cikgu dah bagi tahu semua tadi. Cikgu tak akan bagi tahu jawapan dia dekat mana, tapi korang kena cari sendiri. Okey, so itu saja untuk kelas kita kali ini. InsyaAllah jumpa lagi untuk kelas akan datang. And Assalamualaikum, salam sejahtera.